Cinta sesama manusia dan cinta kepada apa yang ada di alam ini merupakan fitrah atau sifat semula jadi kurniaan Allah kepada manusia. Tetapi rakan-rakan pelajar sekalian, cinta kepada Allah hendaklah mengatasi segala kecintaan sesama manusia. Begitu juga kepada harta benda serta kemewahan. Janganlah kita lalai dengan kemewahan, kekayaan, harta benda hingga terjerumus ke lembah kehinaan, kemungkaran, kemaksiatan, gejala buruk dan negatif, budaya kuning, penyakit sosial dan melindungi ahli-ahli keluarga yang melanggar perintah Allah. Justru, marilah kita laksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan menanam kecintaan yang mendalam terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kasihnya ibu membawa ke syurga selagi ibu cintakan Tuhan. Kasih saudara masa berada, janganlah kasih bawa kehancuran. Sedangkan Nabi kasihkan umat, ini kan pula saudara seagama. Cintakan dunia, binasa di akhirat. Cintakan Rasul, bahagia di syurga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
Sadaqallahul azim. Aku berlindung denganmu dari syaitan yang terjam. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan sekalian hamba-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara mara kamu sebagai pemimpin atau pelindung-pelindung yang didampingi, jika mereka memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan. Dan sesiapa yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi dan sebagai pelindung mereka atau sebagai pemimpin, maka dia adalah orang yang zalim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika bapa, anak, keluarga, isteri-isteri, suami-suami, saudara mara kamu dan harta benda kamu yang telah kamu usahakan, serta perniagaan kamu yang kamu takut rugi, dan rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu adalah perkara-perkara yang kamu cintai, lebih daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berhijrah untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, yakni durhaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan pelajar yang saya hormati, ayat 23 dan 24 surah At-Taubah ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah beberapa ketika setelah Rasulullah berhijrah ke sana. Di dalam satu riwayat menyatakan bahawa Saidina Ali datang ke Mekah dan beliau berkata kepada orang-orang di sana dengan namanya satu persatu, "Tidakkah kamu semua ingin bersama berhijrah mengikuti Rasulullah?" Mereka menjawab, "Kami mahu tinggal di sini bersama saudara mara kami." Dengan itu, turunlah ayat 24 daripada surah At-Taubah ini yang menjelaskan bahawa orang-orang yang lebih mencintai sanak saudara, keluarga, kawan-kawan dan harta kekayaan lebih daripada Allah dan Rasul-Nya serta berhijrah di jalan Allah akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pelajar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran dari surah At-Taubah, ayat yang ke-23 dan ke-24 yang telah dibacakan tadi, kita dapat memahami memang apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan kepada kita adalah hubungan antara kita dengan Allah dan antara hubungan kita sesama umat manusia ataupun dengan alam yang selain daripada Allah. Sememangnya kita tidak mampu untuk melepaskan diri kita daripada merasa ataupun untuk mencintai kepada kaum keluarga kita, kepada kekayaan harta benda yang mungkin kita miliki dan segala-galanya, kemewahan. Dan ini merupakan salah satu daripada fitrah yang telah Allah ciptakan kepada kita. Jadi memanglah kita ini insan biasa, insan yang lemah, manusia yang sentiasa akan melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Rasulullah SAW menyebut setiap anak Adam, kita semua ini akan melakukan kesalahan, dan setiap yang melakukan kesalahan itu yang terbaik di antara mereka ialah mereka yang bertaubat. Jadi cara untuk kita melepaskan diri daripada terlalu rasa cinta kita kepada sesama alam, sesama keluarga, harta benda, maka berdasarkan kepada hadis tadi, kita dapat lihat cukup nyata bahawa kita perlu bertaubat. Dengan erti kata, kita kembalikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup mudah, saudara pelajar semua. Sekarang ini, saudara pelajar sedang menghadapi pelajaran, di mana melalui pelajaran ini, saudara pelajar semua akan mendapat suatu pekerjaan. Misal kata,
salah seorang daripada pelajar akan menjadi seorang doktor. Mungkin pelajar akan rasa cinta terhadap pangkat ataupun jawatan yang dapat dia kuasai sebagai seorang doktor, kerana mungkin dia mendapat gaji yang tinggi dan sebagainya, untuk membina keluarga yang bahagia, membeli rumah yang indah dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita kena faham sejauh manakah jawatan doktor itu dapat memberikan hasil kepada kita. Mungkin untuk setahun, mungkin kalau umur kita panjang, kalau daripada 25 tahun kita sudah pun menjadi seorang doktor, sampai ditakdirkan Allah umur 60 tahun, maka kita cuma ada 35 tahun dapat menikmati keseronokan ataupun hasil daripada ilmu kedoktoran kita. Tetapi bila kita kembalikan cinta kita kepada Allah, kerana Allah lah sebenarnya yang mengajar kita sehingga kita dapat menjadi doktor. Bahkan lebih dari itu, bila kita ingat balik bahawa Allah yang beri kepada kita, sesungguhnya cukup hebat pemberian Allah, tidak terputus kepada waktu yang tertentu, tetapi akan Allah bawa sehinggakan ke alam yang kekal, alam abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan demi sesungguhnya kehidupan pada hari akhirat melalui hasil amal ibadat, cara kita kembalikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan memberi balasan yang baik pada alam akhirat, iaitulah balasan yang lebih baik dan balasan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pelajar semua, kita lihat timbul pula persoalan, mengapa agaknya remaja kita pada hari ini begitu rasa susah sekali untuk melakukan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka senang untuk melakukan apa sahaja perkara-perkara mungkar yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan pada hari ini kita lihat bagaimana berlakunya unsur-unsur negatif, bohsia, bohjan, dan yang terbaru kita baca dan kita dengar daripada media massa bagaimana berlakunya gangsterism di sekolah-sekolah. Sebenarnya kita kena faham, terutamanya para pelajar semua sebagai remaja, bahawa golongan remaja ini adalah golongan yang memerlukan satu pendidikan ataupun satu semangat yang perlu ada di dalam diri masing-masing. Memang kita tidak nafikan bahawa Rasulullah SAW pernah menyebut kepada kita, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bil maladzat. Dibentangkan syurga itu dengan perkara-perkara yang begitu tidak menyeronokkan, sementara dibentangkan pula api neraka itu dengan perkara-perkara yang begitu melazatkan. Dengan erti kata bahawa rasa cinta untuk melakukan perkara-perkara negatif ini akan ada di dalam diri manusia. Tetapi apa yang perlu ada di dalam diri kita ialah rasa keinginan dan keazaman kita untuk kita melakukan satu perkara ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan keazaman juga untuk kita tinggalkan apa sahaja budaya negatif. Dan perkara yang lebih penting seperti mana yang saya sebutkan tadi ialah kita menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui ketika Rasulullah sedang berkhutbah tentang hari akhirat. Lalu Rasulullah bertanya, ma'adatta laha, apa yang kamu sediakan? Kamu terlalu bersemangat bertanya bilakah akan berlaku hari kehancuran, hari kiamat. Apa yang kamu sediakan? Lalu dia menyatakan, a'dattu laha hubballahi wa rasuli. Aku telah menyediakan, iaitu cinta aku kepada Allah dan cinta aku kepada Rasulullah. Dan maksud daripada cinta inilah sebenarnya, iaitulah kita melaksanakan apa sahaja yang Allah turunkan dan kita menjauhkan apa sahaja budaya negatif ataupun perkara yang berlawanan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara pelajar semua yang dirahmati Allah, kemudian kita lihat pula apa yang berlaku di dalam masyarakat kita, realiti yang kita hadapi. Setengah daripada remaja kita ini, mereka suka sangat terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, perkara-perkara maksiat. Dan ada juga kita lihat di kalangan mereka yang inginkan melakukan perkara-perkara baik, tetapi tiba-tiba mereka dihalang oleh penjaga mereka, orang tua mereka dan sebagainya.
Jadi kita kena lihat di sini sebenarnya perasaan cinta itu memainkan peranan juga. Kerana memang kita diwajibkan menyintai kedua ibu bapa kita. Selagi mana sehinggakan sewaktu ibu bapa kita walaupun jika ditakdirkan berlainan dengan agama dengan kita. Kita Islam dan dia bukan Islam, tetapi kewajipan menyintai ibu bapa itu tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan hendaklah kamu bersahabat mendampingi kedua ibu bapa kamu itu dengan cara yang terbaik. Maknanya kita kena tunjuk rasa cinta kita kepada mereka. Tetapi apa yang menjadi masalah kadang-kadang yang berlaku dalam keluarga Islam, kita Islam, remaja Islam, dan kedua ibu bapa mereka juga Islam. Pada waktu itu kita lihat kadang-kadang kes berlaku, seumpama jika anak gadis perempuan yang ingin memakai tudung misal kata, ataupun anak lelaki yang ingin memakai pakaian-pakaian yang elok yang menutup aurat, tiba-tiba ibu bapanya pula yang menjadi masalah kepada mereka. Pada waktu inilah kita sepatutnya membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu yang melahirkan kita, kita kena ingat siapakah yang mencipta ibu kita. Sebab itu Rasulullah SAW telah meletakkan satu kaedah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi sesuatu makhluk apa sahaja yang berkaitan mengingkari perbuatan ataupun keputusan Tuhan yang menjadikan. Dalam perkara ini kita melihat bahawa kewajipan kita untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala mesti kita dahulukan daripada hak yang lainnya daripada seluruh alam. Dan remaja juga kita lihat memang kita hidup bermasyarakat. Jika remaja memanglah kebiasaannya rakan-rakan sahabat-sahabatnya juga daripada kalangan remaja. Dan kalau kita perhatikan memang persekitaran terutamanya sahabat ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat ke dalam diri kita. Sebab itu Islam mengajar, Rasulullah SAW menyebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya, cara hidupnya berdasarkan kepada agama ataupun cara hidup sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap seseorang itu dia mesti mencari yang manakah, siapakah yang perlu, yang boleh didekati, dijadikan sahabat sejati. Lalu pada sewaktu kita bersahabat, kadang-kadang kita melihat bagaimana berlakunya sesuatu yang tidak elok ataupun maksiat yang mungkin dilakukan oleh sahabat kita. Maka pada waktu itu kita berkewajipan untuk menghalang daripada sahabat kita itu terus terjerumus. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa sahaja yang melihat berlakunya perbuatan-perbuatan mungkar, maka dia hendaklah berusaha mencegahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak berdaya dengan tangan, maka dengan lidah menegur. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak berdaya juga, barulah dengan rasa benci di dalam hati. Wa zalika adhaful iman. Dan itulah sebenar-benarnya tahap iman yang paling rendah sekali. Walau bagaimanapun kita dalam keadaan bersama sahabat kita, maknanya kita mempunyai kemampuan untuk menegur mereka. Walau bagaimanapun di sini, saudara pelajar semua, kita kena ingat bahawa bila kita ingin menegur rakan-rakan kita daripada perlakuan maksiat, kita hendaklah memanggil mereka dan menegur mereka secara bersendirian. Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, memberitahu kepada kita, kalaulah kita menegur kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kita, memang sah dia melakukan kesalahan, tetapi bila kita ingin tegur, kita panggil, kita bersama dengan dia berdua-duaan, kita tegur. Kerana jika kita tegur di hadapan orang ramai, maka pada waktu itu kita tidak dikira menegur, tetapi kita dikira membuka aib sahabat kita. Dan begitu juga Islam mengajar kita apabila kita ingin menegur, ada dua cara yang perlu kita laksanakan, al-hilmu wal-ana. Iaitulah pertama dengan cara yang lemah lembut, dan yang keduanya dengan cara yang dengan tidak begitu gelojoh, dengan tidak begitu inginkan hasil yang segera. Kerana pernah pada satu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang bernama Al-Ashaj. Lalu Rasulullah memuji tindakan Al-Ashaj, di mana Rasulullah menyatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilma wal-anata. Sesungguhnya pada diri kamu ini Al-Ashaj ada dua sifat yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sikap lemah lembut dan sikap
tidak terlalu tergesa-gesa ingin mengubah ataupun mengubah keadaan persekitaran maksiat yang berlaku pada waktu itu. Walau bagaimanapun kita kena faham juga saudara, bila sebut lembut ini bukan bermakna kita membiarkan dia berterusan, tetapi kita cuba menariknya dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah dengan ud'u ila sabili rabbika. Panggillah sahabat kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Dengan nasihat yang berguna yang boleh memberi pengajaran kesedaran di dalam dirinya, tetapi bukan dengan cara yang keras, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut juga walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu kasar dan suka bercakap sesuatu yang kasar juga, maka sahabat-sahabat kamu akan bertempiaran lari daripada kamu semua. Ya para pelajar semua, kemudian apabila kita memahami masalah ataupun perkara yang berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentunya kita ingin membina ataupun merasai kelazatan kita apabila kita menyintai Allah, menyintai Rasulullah, menyintai Islam lebih daripada segala-galanya. Walaupun begitu, walaupun dalam keadaan kita keseronokan bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak memberat urusan ke atas para umatnya, kecuali Allah lapangkan segala-galanya. Dengan erti kata, walaupun dalam keadaan kita sentiasa berusaha untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sepatutnya terus melaksanakan ibadat dan ibadat khusus misalnya dalam keadaan berterusan tanpa menghiraukan keperluan ataupun keinginan semasa kita sebagai seorang manusia. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut, alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu buat dengan sekadar yang kamu mampu. Dan dalam keadaan kemampuan juga kita kena lihat di sana ada asas ataupun ada juga kaedah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Apabila aku larang kamu daripada melakukan sesuatu perkara, maka kamu kena terus tinggalkan perbuatan tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum minhu. Sementara apabila aku perintah kamu melakukan sesuatu perkara, maka kamu buat dengan kadar yang kamu termampu. Di sini apabila kita lakukan ibadat dengan rasa keadaan yang kemampuan yang kita ada, maka kita akan merasa seronok daripada perlakuan ibadat tersebut. Bahkan perkara ini jugalah yang akan menjadi kecintaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Rasulullah menyebut, inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya secinta-cinta amalan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan sekalipun dia sedikit. Dalam maksud ini kita kena fahamlah, maknanya kita jangan terlalu memberati diri kita dalam keadaan kita menyusah payahkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang sememangnya pada dasarnya adalah ibadat, tetapi dengan sebab kerana kita apabila terlalu memberati, kita akan merasa jemu. Rasulullah SAW menyebut, wallah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah dia tidak akan jemu untuk memberi pahala untuk menerima ibadat kita. Kalau kita buat sedikit Allah terima, buat banyak Allah terima. Tetapi Allah menyatakan bahawa kalaulah kita terlalu berlebih-lebihan, kamu ataupun kita semua yang akan merasa jemu daripada perlakuan ibadat tersebut. Tetapi marilah kita balik bagaimana asas yang telah diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu kita sentiasa melakukan dalam keadaan yang terbaik dengan kita meletakkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan dalam keadaan semua urusan yang kita lakukan dalam masalah yang berkaitan ibadat, dalam perkara adat, keperluan seharian, dalam keadaan sederhana sahaja. Dan inilah sebenarnya cara yang paling baik yang diajar kepada kita oleh agama kita Islam. Dan saya rasa pelajar dengan kadar itu, mudah-mudahan Allah memberi dengan segala yang baik kepada kita dan segala keburukan dijauhkan daripada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi bacaan Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah ayat 23 dan 24. Terjemahannya, huraian serta kupasan yang cukup jelas oleh seorang ulama muda sebentar tadi. Hati kita rakan-rakan memang sentiasa kasih, bergantung, mesra dan sangat sayang kepada kaum kerabat, rakan kenalan, ibu bapa, saudara mara, harta benda, kemewahan, perniagaan dan segala usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga menyekat kita ke arah jalan-jalan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam masa yang sama, rakan-rakan, kita mestilah kasih kepada Allah walaupun itu melibatkan pengorbanan yang amat besar. Kalau kita cintakan keduniaan, keseronokan, hiburan, hayalan, kemungkaran, keselesaan, keuntungan, kemaksiatan dan segala macam tingkah laku yang membawa kemudaratan, maka bukanlah perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya akan membawa kegagalan dan penderitaan. Akhir kata, mudah-mudahan kita semua akan menjadi remaja yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah.